Rasulil Karim, rakan-rakan menteri-menteri yang hadir, Musi Ketua Pengarah dan keluarga Mimos, sahabat lama saya Tuku Azman, dan saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kena dapat bersama-sama, dan saya bangga dengan kesungguhan dan pencapaian Mimos setakat ini, dan saya telah berikan seluruh dukungan dan sokongan, termasuk memutuskan supaya Mimos menyelenggarakan ID digital untuk negara Malaysia. Dan tentunya ini satu petanda keyakinan dan terima kasih kepada seluruh keluarga Mimos, kerana ini bukan satu kerja, dan ia memberi rangsangan supaya kita dapat tingkatkan lagi keupayaan kita. Saudara-saudari, kerumitan yang berbangkit, pimpinan Mimos kena jaga. Baik, kenapa saya buat keputusan begini? Karena kita mahu jentera penyelidikan sains, teknologi di negara kita diperkasa. Kalau kita mau angkat martabat dan darjat dan harakat negara ini, maka kita harus gunakan kekuatan dalaman dulu. Tidak bermakna kita tidak menimba pengalaman asing. Ini yang selalu saya sebut, meminjam pemikir Algeria terkenal, almarhum Malik bin Nabi. Dia sebut istilah frasa dia ialah inner struggle of conscience. Ya. Dia maknanya dan juga indigenization. Jadi ada, mengapa kita nak angkat martabat negara kita? Kerana kita ingin negara ini maju, jangan ketinggalan. Tetapi maju ini tidak hanya menciplak, maju ini tidak hanya menyerahkan kepada kepakaran dan teknologi asing. Maju dengan menimba seluruh kekuatan yang ada, tetapi ada kekuatan dalaman. Kita telah melahirkan pakar-pakar dan yang juga di Mimos dan beberapa pusat kajian dan sains dalam negara kita, maka kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi saya tidak bermaksud untuk jelaskan lebih panjang, tetapi saya nak gunakan peluang ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudari bahawa negara ini tidak boleh bergerak dalam tahap selamba yang lama. Kita harus ada kejutan, dan ini memerlukan kepakaran dari semua yang mampu, yang tunjuk keupayaan mereka, keterampilan dalam bidang ini, dan menggerakkan satu kesedaran baru. Sebab itu saya beritahu bahawa pendaftaran ID digital ini harus disegerakan. Minggu depan semua kementerian dan jabatan kerajaan, dengar, minggu depan, baik mulai dari menteri ke KSU, ketua pengarah dan ketua jabatan, harus memulakan pendaftaran bermula di jabatan kerajaan. Kalau mau peruntukan subsidi bersasar, kalau nak apa-apa juga kemudahan yang lain, ya, baik dari jabatan ataupun swasta, dia mula dengan menggunakan pendaftaran ID digital. Jadi kalau kita mula begitu, jadi apa yang dirancang dan peruntukan yang besar yang diperlukan, kena 80 juta itu hanya permulaan, ya. Ada keperluan lain, tapi semuanya tidak bertindih. Tidak semua kementerian atau semua jabatan atau semua pusat sains ada mengemukakan pendekatan sendiri. Kita boleh serahkan kepada yang lain untuk memperkenalkan penemuan-penemuan baru. Tapi untuk Mimos saya telah jelaskan berdasar kejayaan mereka yang lama. Saya sempat tadi lihat sedikit sebanyak yang bidang lain. Saya beritahu bahawa umpamanya keupayaan Mimos untuk menambah usaha dalam bidang latihan, kerana
Saya sebut tadi bila menemui umpamanya Infineon syarikat Jerman yang mengeluarkan chips dan di Kulim high tech telah memutuskan untuk melabur 5 bilion euro, sekitar 25 bilion ringgit, satu pelaburan terbesar luar daripada Jerman. Dan kalau saya lihat umpamanya dari pandangan mereka, kelemahan satu kekurangan, walaupun mereka bangga dengan tahap profesional dan jurutera kita dan teknologis, tapi mereka anggap ada kekurangan dari segi niche tertinggi, kemahiran peringkat tertinggi yang tidak yang diperlukan tapi tidak mampu dikendali oleh anak-anak tempatan. Di sini sebaik saya dikenal pasti, maka MIMOS harus ke depan untuk menyiapkan kurikulum latihan dan menyediakan kemudahan, sama ada dikendali langsung oleh MIMOS ataupun diselaraskan dengan universiti atau pusat pendidikan tempatan yang lain. Dari bidang otomotif, umpamanya Geely yang setuju untuk mengadakan Automotive City di Tanjung Malik, dan sekarang hampir saban minggu ada pimpinan daripada syarikat Geely yang ke Tanjung Malik untuk menggerakkan Automotive City, universiti, pusat pendidikan dari bidang kepakaran kenderaan. Tetapi pandangannya sama, bahawa jurutera kita walaupun cukup terlatih, masih ada kekurangan dari segi kemahiran tertinggi. Jadi mungkin kita serahkan kepada mana-mana pendidikan lain atau universiti tempatan untuk mengenal pasti bidang yang perlu dilatih. Jika tidak, seperti mana yang dibuat oleh Geely, 300 lulusan universiti tempatan dan beberapa orang dari Tibet telah dibawa ke negara China untuk diberi latihan. Tetapi ini hanya langkah sementara. Sebaiknya kita siapkan tenaga yang cukup terlatih, yang dapat diisi daripada kekurangan. Saya berhubungan dengan Elon Musk minggu lalu dari San Francisco, bercakap dengan dia, dan tim pasukan dia beri pandangan yang sama. Ya, bukan saja Tesla, tapi SpaceX dan Starlink, ada syarikat-syarikat tempatan yang memberisikan komponen untuk SpaceX umpamanya. Ya, tapi harus ini diperbesarkan. Jadi kerjasama yang MIMOS lakukan bukan saja dengan jabatan-jabatan kerajaan ataupun pusat-pusat perindustrian kerajaan, tetapi juga dengan swasta yang sedang dilakukan, tapi saya rasa sudah sampai ketikanya supaya dapat dilonjakkan. Jadi ini di antara sebab saya datang kemari untuk memberikan dorongan kepada saudara. Pertama, meningkatkan lagi keupayaan dan kapasiti MIMOS dan menyerahkan mandat yang penting dalam negara madani ini, soal peralihan digital itu sangat kritikal. Dunia ini dah terlalu terikat dengan keperluan digital dan AI. Dan apakah mampu kita memanfaatkan bidang ilmu yang diterokai sekarang, ataupun kita masih di tahap yang lama? Seperti mana saya sebut tadi, dalam kajian Malaysia selama 20 tahun oleh BCG, Boston Consulting Group, disebut kajian SEDA, Sustainable Economic Development Assessment, dalam semua bidang: kesihatan, perubatan, kemudahan asas, dan teknologi dan sains. Kita maju, tetapi dilihat perkembangan selama 20 tahun masih di peringkat agak mendatang. Ketimbang, guna istilah ketimbang, faham kan ketimbang sekarang ya? Berbanding dengan suatu imbangan kedudukan lalu
Indonesia atau Vietnam yang jauh lebih rendah daripada kita, tapi melonjak naik lebih pantas daripada kita. Jadi kita walaupun di peringkat jauh relatif lebih tinggi tahun 90-an, tetapi sejak 2000 kita agak mendatar. Kita kena selamatkan negara kita dan kita kena robah dunia ini supaya kita juga dapat melonjakkan pembangunan ekonominya, budayanya dan teknologi, termasuk transformasi digital dan AI dalam negara kita. Tapi mendasari ini semua, apa yang kelainan kita dalam Madani? Kita masih pertahankan soal nilai dan soal kemanusiaan. Kita pertahankan semangat perpaduan di kalangan rakyat kita. Dan ini bukan saja dalam kerangka pemikiran dari sudut ekonomi dan pertumbuhan dan pembangunan, tetapi melepasi itu semua kerana manusia ini tidak hanya lengkap dan terampil dari bidang kemahiran dan kepakaran, tetapi mengekalkan karamah insaniyah atau nilai keinsanan yang sekarang luput di dunia. Kalau ada nilai kemanusiaan itu, sama aja orang Muslim atau bukan Islam, Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan, maka semangat perpaduan manusiawi dengan nilai kemanusiaan dapat kita pertahankan. Orang tak soal lagi tentang mengapa kita rusing bila anak Melayu tersisih di desa atau anak India di estate yang miskin itu tak dapat kemudahan asas, atau anak Cina di pinggir bandar, atau Dayak di Kapit. Ini semua kita lihat sebagai anak-anak kita yang harus kita bela dan perjuangkan. Tidak ada soal lagi umpamanya bila kita suarakan dengan lantang pembelaan nasib rakyat Palestin yang tertindas, bayi yang terbunuh, wanita yang jadi korban, dan tanya mengapa kita suarakan. Padahal tadi di parlimen saya sebut, betul, banyak masjid yang dimusnahkan, 7 gereja juga dimusnahkan. Jadi ini bukan masalah orang Islam atau orang Kristian, masalah manusia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia harus menyuarakan hal yang demikian. Jadi cukuplah sekarang, kerana saya baru sampai tadi dari San Francisco jam 5 pagi, jam 10 pagi tadi kena Prime Minister's Question Time, jawab soal lawatan ke luar negara, dan berita baik pun ada, walaupun kita agak tegas dan lantang menyuarakan di hadapan Presiden Biden mengenai kesengsaraan rakyat Palestin, tapi kita masih lagi dapat pelaburan tambahan dari Amerika 60 bilion ringgit dalam negara. Soalan kedua tadi di parlimen ialah mengenai kes yang berlaku, yang masih di Mahkamah Persekutuan, yang ditegur oleh Ketua Hakim Negara supaya jangan dipolitikkan, kerana isu kes itu bukan kes menentang syariah, tetapi orang Islam yang itu dibakar semangatnya. Islam tercabar, orang menentang Islam dan syariah. Apa dia kes dia? Sebab tu bagi orang Mimos, saya tahu lah dia Mimos ni dia masalah teknologi dan digital dan sains, tapi kena faham dia masalah dunia. Kerana ini berlaku di kalangan kita. Isu dia itu berlaku sebelum kerajaan perpaduan Madani ini. Ya. Sebelumnya tahun 2021, kes Undang-Undang Selangor yang ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Bukan tolak syariah, tolak kerana ada bidang kuasa negeri, ada bidang kuasa persekutuan
ada yang disebut jadual bersama. Perlembagaan Malaysia tak boleh dipindah kalau menyentuh kuasa negeri. Parlimen tak boleh kalau menyentuh kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan ini kuasa negeri, umpamanya soal tanah, soal majlis agama. Kita tak setuju dengan majlis agama Islam Pahang, kita nak buat pindaan, tak boleh. Begitu juga negeri, dia nak buat pindaan termasuk beberapa peraturan syariah yang bertentangan dengan kuasa persekutuan. Jadi yang nak dibuat oleh yang diadu ke mahkamah itu adalah kes undang-undang syariah yang diluluskan oleh Kelantan. Tidak kena mengena dengan kita kerana dicabar tahun 2022 awal, sebelum saya jadi Perdana Menteri. Saya masih Ketua Pembangkang. Jadi nak kata ini salah Anwar dan Madani dan tak bertanggungjawab, tak betul lah. Ni yang 4-5 ekor jerit sawan ni sebab apa? Factually is wrong. Benda itu dah berlaku. Tapi yang disaman apa? Bukan disaman soal syariah. Disaman, dia kata ini bukan kuasa negeri, ini kuasa persekutuan. Apa yang nak diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan? Nak memutuskan sama ada ini kuasa negeri ataupun kuasa persekutuan, apakah bercanggah dengan perlembagaan atau tidak. Habis. Tak ada kena dengan substantive issue of the syariah. Tapi disebarkan di media sosial dan di dalam ucapan-ucapan, termasuk semalam di depan Istana Kehakiman, seolah-olah kita ini menentang, tak ada kena-mengena pun. Baik, apa yang harus kita lakukan? Serah pada Mahkamah Persekutuan keputusan dia apa pun. Tetapi yang penting saudara juga harus tahu, Majlis Kemajuan Islam dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor yang saya sebagai Perdana Menteri telah memutuskan ada jatuh kuasa khas. Dan jatuh kuasa khas itu diperkenalkan oleh raja-raja. Nak pindah undang-undang Islam di Malaysia ini, kita kena dapat perkenan Raja-Raja Melayu. Itu perlembagaan kita sejak merdeka. Bukan perlembagaan saya, perlembagaan Malaysia. Dan kita bersetuju dan diperkenal oleh Raja-Raja Melayu, jawatan kuasa ini akan mendengar semua pandangan daripada negeri-negeri, daripada semua pihak, termasuk bukan Islam, kerana bukan Islam nak tahu apakah pelaksanaan syariah ini akan dikenakan ke atas mereka. Dan dia berhak bagi pandangan. Baik. Selepas itu, mohon perkenan Raja-Raja. Kalau Raja-Raja berkenan, baru boleh bawa ke Parlimen. Itu yang kita lakukan. Apa nak gayuh, nak gaduh ni sebab apa? Nak tuduh, nak hukum orang, nak hina orang. Ini saya nak jelaskan, walaupun ini MIMOS tak ada kena-mengena dengan. Ada kena-mengena dengan MIMOS? Saya nak beritahu, ada kena-mengena sebab selain daripada yang saya sebutkan tadi, peruntukan dah dapat dah. Saya nak kawan-kawan, saudara sini, faham ini masalah kita terus hadapi dalam negara kita. Ya? Kalau nak kritik saya dalam beberapa hal, tak apa. Ada kata, Perdana Menteri tak ada kerja lain, kerja jalan saja. Saya tak ada pilihan. Mesyuarat Riyadh OIC, Perisian Negara Islam, semua pergi. Saya tertangguh nak jawab pasal APEC di San Francisco, nak pergi ke tidak? Semua negara-negara ASEAN pergi, ketua negara. Negara Asia semua pergi, ketua negara, termasuk Xi Jinping, Presiden Korea, Perdana Menteri Jepun, semua pergi. Jadi saya pun pergi. Bukan saya pergi bercuti itu sonok jalan-jalan, tak ada. Saya umur saya pun saya tak sonok jalan-jalan jauh. Saya lebih suka duduk di rumah dengan anak cucu. Tetapi ada tugas, tapi tengok pandangan. Bila saya cakap pejuang Palestin, ada pula kita yang ekstrim di kalangan bukan Melayu pula, kita tengok dia nak jaga Palestin, pada kita orang India dia tak jaga. Adakah rumah orang India yang kita robohkan? Adakah kuil yang kita musnahkan? Janganlah bayang
itu, ya, kita cuba fikir kepentingan bersama. Yang pihak satu lagi pula tak tegas lawan masalah Palestin. Dia nak suruh saya hantar tentera di sana. Itu pun ya Allah. Tu ada orang lah, ada yang dengar, ya betul, kita patut hantar. Allahu Akbar. Nak hantar ke mana? Ya. Jadi kita bincang, kalau nak hantar tentera itu mesti negara-negara jiran, Iran, Turki, Mesir. Tak tu negara yang keliling tu yang kita, ya, tapi bila bisyarah tu sedap dengar. Jadi sebab tu saya ambil kesempatan ini untuk beri penjelasan supaya sudah tahu keperluan kita untuk memahami keadaan selain daripada menjalankan kerja kita dengan baik. Akhirul kalam, saya sekali lagi nak ucap terima kasih rakan-rakan di Mimos ini kerana ini adalah satu agensi yang penting, institusi yang penting untuk meletakkan Malaysia di baris depan dalam isu yang saya sebut tadi, sama ada transformasi digital ataupun transisi tenaga ataupun peningkatan usaha dalam bidang sains dan teknologi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri atas kata kata yang memberi inspirasi sebentar tadi. Dimohon Datuk Seri berada di tengah pentas bagi sesi penyampaian generasi. Sebagai tanda penghargaan dan Malaysia khususnya untuk mengakui pendidikan dan teknologi elektrikal dan elektronik ICT. Persilakan Yang Amat Berhormat untuk bersama-sama warga